Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sidang penonton dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah hari ini saya akan kupas iaitu fiqh munakahat, iaitu berkaitan dengan bab perkahwinan, iaitu isteri-isteri yang tak layak untuk menerima nafkah, tajuk pada hari ini. Jadi insya-Allah sentiasa bersama dengan saya, insya-Allah kita jumpa lagi lepas ni. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya untuk membicarakan perihal fiqh munakahat dalam fiqh al-manhaji tentang bab kekeluargaan, dalam bab fiqh Imam Asy-Syafi'i membahaskan tentang bab perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan dalam Islam. So hari ini saya nak bahaskan isu berkaitan dengan iaitu isteri-isteri yang tak layak untuk dapat nafkah daripada suami. Kalau kita tengok balik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada 9 Zulhijjah, pada 10 Hijriah di Lembah Uranah di Padang Arafah, ketiga haji Nabi yang terakhir, haji wida Nabi yang terakhir, iaitu ketika bila mana Nabi kumpulkan para sahabat dia di satu lembah Uranah di Padang Arafah yang panas terik pada ketika itu. Suram je suasana pada ketika itu, sebab seolah akan tahu dunia itu ataupun bumi itu akan tahu yang bahawasanya Nabi akan wafat pada ketika itu. Dan pada perengan yang keempat ataupun perengan ketiga, Nabi beritahu sekiranya kamu mempunyai hak kepada dia, jadi dia juga mempunyai hak kepada kamu. Jadi layan dia baik-baik, bagi tempat tinggal, pakaian, minuman yang dibahaskan, yang disyarahkan oleh ulama dalam dalam isu khutbah tadi, iaitu Nabi suruh suami bagi nafkah kepada isteri. Kita tengok balik zaman sekarang ni, tak ramai yang suami dia bagi nafkah kepada isteri dia. Kebanyakannya banyak dia suami isteri dia bekerja. Itu tidak menjadi masalah kalau kedua-duanya ada perbincangan yang lebih baik, kan? Jadi ini saya nak kupas kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu berkaitan dengan isteri-isteri yang tak layak untuk menerima nafkah. Yang pertama sekali adalah isteri-isteri yang belum dicampuri oleh suami dia, walaupun isteri tadi datang untuk beritahu, wahai suami aku layak untuk dicampuri. Pada ketika itu tuan-tuan, pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dulu, ketika mana Rasulullah berkahwin dengan Aisyah. Rasulullah tidak bagi nafkah kepada Aisyah. Selepas 2 tahun barulah dia campuri Aisyah tadi. Ini dalam satu riwayat ataupun satu hadis yang sahih. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin pada ketika itu Aisyah masih lagi keanak-anakan pada ketika itu, ya. Dan dalam satu hadis, dalam satu riwayat mengatakan Nabi ni tak bagi nafkah kepada Aisyah iaitu selama 2 tahun, sebab Nabi tidak mencampuri Aisyah tadi selama 2 tahun. Dan yang kedua pula, isteri yang berpindah daripada rumah lain tanpa izin syar'i. Contoh, dia derhaka kepada suami dia, dia pindah daripada rumah suami dia pergi rumah lain, maka tak layak untuk didapat nafkah. Kena ingat kena ingat isteri yang suka pindah rumah lain, bergaduh dengan suami saja pindah rumah lain, sepatutnya tak layak untuk dibagi nafkah kepada dia. Kena ingat, wahai para isteri. Dan yang ketiga, isteri yang membuka perusahaan perniagaan tanpa izin daripada suami dia, yang ni tak layak untuk suami bagi nafkah, sebab suami dia melarang. Jadi ni kita kena tengok balik dari segi sudut syariat ataupun sudut syariah dalam Islam. Kalau sekiranya mereka bersepakatan, contoh, ustaz, saya ni dah berpakat dengan suami saya nak berniaga, jadi suami saya setuju. Pada ketika itu, bila suami setuju, maka suami layak untuk bagi nafkah kepada isteri tadi. Tapi kalau sekiranya suami tak setuju, isteri untuk buka satu perusahaan ataupun bekerja, maka pada ketika itu suami tidak redha,
dan suami berhak untuk tidak memberi nafkah kepada si isteri tadi. So kena faham dari segi konteks setuju dan tidak setuju antara suami dan juga isteri tadi. Dan yang keempat adalah isteri yang berpuasa sunat yang suami dia larang dia berpuasa pada hari itu. Ingat, puasa sunat ni kena mohon dengan suami. Abang boleh tak kalau saya nak puasa sunat hari ni? Maka pada ketika itu kalau suami tak benarkan kita berpuasa juga, maka tak layak untuk didapat nafkah. Dan yang kelima pula tuan-tuan adalah isteri-isteri yang duduk dalam penjara yang melakukan perbuatan yang dibenci oleh suami dia. Contoh masuk penjara, jadi tak layak dia gugur untuk diberi nafkah kepada dia oleh suami tadi. Maka dia menderhaka kepada suami dia, jadi tak boleh. Jadi kalau si isteri tadi masuk dalam penjara dan suami tadi tak layak untuk bagi nafkah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia melakukan kemungkaran kepada suami dia tadi, maka gugur dia untuk bagi nafkah kepada dia. Tapi kalau sekiranya dia dah bertaubat, dia keluar dari penjara, maka kita dibenarkan untuk bagi nafkah kepada isteri tadi semula. Yang keenam pula itu isteri yang nusyus. Nusyus ni apa? Isteri yang derhaka. Derhaka tuan-tuan, iaitu ketiga bila mana derhaka ni besar tafsiran tuan-tuan. Iaitu derhaka ni, nusyus ni bila mana kalau isteri tadi tak dengar cakap suami, macam contoh dia berzina. Bila suami kata jangan kau buka aurat, engkau buka juga aurat. Engkau pergi juga dengan lelaki tadi naik kereta sekali, maka pada ketika itu hati suami ni terguris ataupun terasa, maka tak layak si suami tadi untuk bagi nafkah kepada isteri yang nusyus ataupun isteri yang derhaka tadi. Ingat, si isteri kita kadang-kadang suka sangat membebel-bebel, engkau tak bagi nafkah kepada aku, engkau tak boleh tak bagi nafkah kepada aku, engkau telah engkau yang sepatutnya bagi nafkah kepada aku. Sebab bila tengok balik tuan-tuan, bila isteri kata begitu, suami ni kadang-kadang tuan-tuan berbelah bahagi tuan-tuan. Sebab di antara syarak hukum dan sayang, kadang-kadang suami yang sayang sangat pada isteri dia, walaupun isteri dia buat perbuatan nusyus di belakang dia, maka dia bagi juga duit ataupun dia bagi juga nafkah. Dia sepatutnya bila isteri nusyus tadi ataupun isteri tak mendengar kata suami tadi, derhaka, berzina dengan lelaki lain, curang dan sebagainya, maka tak layak untuk dia dapat nafkah. Jadi wahai para suami, berhati-hatilah, isteri pun ada kesalahan juga. Jadi kita kena fikir balik. Sebab itulah kita tidak boleh menyalahkan mana-mana individu. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita berkahwin bukan sekadar bagi nafkah zahir dan juga batin, tapi pelajaran agama kepada isteri, isteri kepada suami. Tugas kita adalah sebagai khalifah. Jadi kita kena berdakwah kepada suami kita, dan suami kena berdakwah kepada isteri, dan dua-dua orang kena berdakwah kepada anak-anak masing-masing. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk fiqh munakahat, iaitu isteri-isteri yang tak layak untuk kita bagi nafkah. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kuliah dan juga video yang akan datang.